I give you my heart. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Khalil Walid bin Hanifah, bernombor metrik 18DT19F1096. Hari ini saya akan membentangkan tentang aktiviti CRUD saya, iaitu CRUD activity untuk kali ini. CRUD activity ialah extend from aktiviti yang lepas, iaitu SQLite database. Jadi ini ialah sambungan daripada aktiviti SQLite database yang lepas. Okey, kita akan lihat. Kali ini saya buat di dalam homepage, sebab yang dalam aktiviti yang lepas kita dapat tahu dalam homepage ni masih kosong. Jadi hari ni saya buat dalam homepage ni lah. Okey, sekarang kita lihat. Di dalam homepage ni saya buat tempat untuk student register course mereka. Okey, ni actually ialah page untuk mereka register course. Okey, dalam page ni saya menggunakan linear layout. Di sini kita menggunakan linear layout, and then ada satu text view di atas untuk tulisan course registration, and then kita ada edit text lagi satu, text view lagi satu di sini untuk tulisan name, and then kita menggunakan edit text untuk user masukkan nama, and then di sini ada satu text view untuk tulisan course, and then saya menggunakan spinner di sini. Okey, spinner yang drop down, nanti kita akan lihat macam mana spinner drop down ni. User boleh tekan dan nanti akan keluarlah info-info yang mereka boleh pilih. Okey, dan ada edit text view di sini untuk tulisan fee dan juga edit text untuk mereka masukkan fee atau pembayaran yang perlu dibayar. Okey, dan ada dua button di sini. Ada satu button OK dan juga ada satu button view. Button OK ni adalah function dia sama macam untuk button save lah ataupun register. Dia untuk simpan data tu. Okey, sekarang kita lihat pada coding Java dia. Okay, ni adalah coding Java untuk home activity tadi. First, saya declare dia punya variable di atas. Ni adalah saya declare dia punya edit text, button, spinner dan string ni di atas. And then kita declare variable di sini untuk edit text 1 dan edit text 3. Button 1, button 2 di sini. Okay, untuk button tu ialah kalau kita lihat tadi, button tu ialah button view di sini. Okay, ni button view. Okay, button view ni ialah saya just intend saja ke view class. Nanti kita akan lihat view class lepas ni. And then ni untuk button 1. Button 1 ialah untuk simpan data tadi. Okay, di sini ni ialah coding untuk spinner drop down. Jadi bila user tekan, dia akan keluar data-data ni lah di dalam drop down spinner tu. Okay, ni ialah adapter dia. So kita menggunakan drop down adapter. And then inilah, dan kita buat method insert di sini. Ni kita buat method insert untuk insert data. Inilah kode-kode yang setelah saya buat. Okey, ni dia coding ni ialah untuk masukkan value ke dalam table database tu. Kita akan, bila kita tekan button ni, dia akan masukkanlah data-data yang telah dimasukkan ke dalam table di sini. Dan bila sudah berjaya, dia akan keluar toast record edit. Okay, di situ. Dan exception di sini kita buat satu exception apabila contohnya record to fail ataupun user salah masuk data ke ataupun ada apa-apa masalah semasa registration, dia akan keluarkan toast ni lah, record fail. Okay, sekarang kita lihat kepada view activity. Okay, ni ialah view activity saya, simple saja. Kita menggunakan linear layout, and then kita gunakan text view ni. This is text view untuk tulisan view record di atas. And then kita ada text view untuk tulis click on the list to edit and delete the record. Kita boleh klik dekat list ni nanti untuk tengok untuk edit, untuk pergi kepada edit punya page. Okay, and then kita gunakan list view di sini. Okay, kita gunakan list view. Ni ialah list view. Okay, kita tengok kepada coding. Okay, ni ialah coding Java untuk view. Okay, mula kita declare ni dulu untuk list view, array string untuk titles, and then array adapter. Kita akan declare dululah kat atas seperti biasa. And then kat bawah ni kita teruskan untuk open the database ni. Kita akan, coding ni ialah guna dia untuk open the database. And then ini list view, kita gunakan list view 1 tadi.
So list view ni ialah guna dia untuk mendapatkan data daripada record ataupun table untuk dipaparkan di dalam list view ni. Inilah codingnya. Okay, dan kita gunakan array adapter biasa. And then ni ialah coding. Ni ialah coding gunanya untuk paparkan data yang kita nak mengikut ID, maksud mengikut susunan daripada kelas student. Jadi array ni diambil daripada kelas student. Nanti kita akan lihat untuk kelas student. Saya ada buat satu kelas yang bernama student. Nanti kita akan lihat ini. Okey, ini ialah data student tadi. Okey, kita lihat semula untuk coding tadi sambung. Dan ini ialah bila user boleh, dan ini ialah gunanya coding ni bila user boleh tekan di list view tu untuk pergi ke edit punya kelas, dan user boleh edit di sana lah. Jadi inilah coding-coding dia. Kita buat nanti user boleh pergi ke edit kelas ni, dan ini ialah data-datanya. Okey, kita tengok kepada student punya kelas. Okey, ni ialah student punya kelas. Jadi kat sini adalah tempat data yang disimpan. Data akan disimpan di sini dan akan dipaparkan di view tadi. Okey, next kita pergi kepada edit, activity edit. Okey, bila user tekan di sini, user tekan list view tadi, di list view tadi, bila user tekan, dia akan pergi kepada edit activity ni. Okey, di edit activity ni ialah user boleh edit dorang punya information yang telah dimasukkan di sini. Okey, kita lihat. Saya menggunakan linear layout di sini dan ada satu text view di atas untuk tulisan course registration ni. And then kita ada ID, name, ni semua saya menggunakan edit text lah, dan fee, cost dan juga fee. Okey, perbezaan dia antara semua edit text ni ialah di ID. Okey, di ID saya enablekan, maksudnya saya disablekan saya disablekan di ID ni untuk supaya user tak boleh tukar ID dia. Maksudnya dia fix, tak boleh ditukar. Dan selain daripada tu, saya masukkan button. Ada button edit, delete, back, dan juga user boleh tekan untuk add a new record. Maksudnya dia akan patah balik kepada add record tadilah, register yang first tadi di dalam home. Okay, and then kita pergi kepada coding edit. Okay, ni ialah Java coding untuk edit. Kita declare di atas macam biasa untuk edit text dan juga button. Dan saya dibuat declaration di sini. Untuk button 1 ialah button untuk edit, button 2 ialah untuk delete, button 3 ialah untuk back, dan juga button 4 untuk intend ke home, untuk back. Button 4 ni ialah button add new to record. Dia akan back kepada home. Okay, ni ialah coding-coding yang telah saya buat. Okay, untuk button 1 ni ialah method-method yang kita dah buat untuk button 1, button 2 and button 3. Okay, button 1 ialah method edit dalam kelas yang sama juga. Untuk button 2 dia method yang edit dalam kelas yang sama. And then untuk add a new record, dia akan, untuk button 4 saya buat coding, dia akan intend semula kepada home activity. Okay, kita lihat kepada public void delete, iaitu untuk button delete punya coding. Okay, di sini dia di button coding ni dia ada positif dan negatif. So bila user pilih positif, dia akan pergi yang atas ni. Okay, ni ialah untuk open the database macam tadi. Dan ini dia akan detect lah data yang mana yang kita nak delete. Dan ni ID 1. Dan inilah coding-codingnya. Apabila kita tekan button delete tu yes, dia akan kosongkan balik lah edit text 1, 2 dan 3 dan juga 4 di dalam database. Dan dia akan keluarkan terus record deleted. Jikalau kita place no dan negative button, maksudnya negative button, dia akan keluarkan terus macam ni lah, record have not been deleted. Dan ini ialah untuk button edit. Okay, dia di sini kita tengok dia akan tukarkan edit text ni kepada string ni semua. And then dia akan ambil data yang telah kita edit dan masukkan ke dalam ni bind string. Kita gunakan bind string dan dia akan keluarkan terus
updated, record updated di sini. Jikalau ada exception, maksudnya ada kesilapan di dalam update data ataupun edit data tu, dia akan keluarkan terus record fail to update di sini. Jadi kita lihat kalau saya ada terlepas apa-apa, jadi views kita sudah tengok, user sudah kita tengok, edit pun kita sudah tengok, home pun kita tengok. Dan ini yang lama lah, untuk aktiviti yang lama, main activity register, SQLite dan juga student pun kita dah tengok tadi. Dan juga layout pun kita dah tengok, edit, kita dah tengok home, dan kita dah tengok view. Untuk main dan juga register ni kita dah buat untuk yang lepas lah. Jadi kita lihat kepada output. Okay, kita lihat kepada output, itu result dia. Okey, sekejap ya, saya buka. Okey, saya akan buat akaun yang baru di sini. Okey, saya masukkan nama saya, Khalid Walid. Okey, kita akan masukkan nama Khalid Walid dan saya masukkan email saya. Okey, kita masukkan khalid101@gmail.com. Ini adalah proses untuk kita register new account, dan saya masukkan password. Masukkan Khalid 101 di sini dan saya register. So kita dah settle register, so kita buka balik tadi. Khalid 101@gmail.com, and the password is Khalid 101. Dan kita boleh tekan di sini lah untuk lihat. Okay, password betul. Okay, bila password betul, dia akan bawa kita kepada home. Okey, di home ni saya boleh masukkan nama saya di sini untuk kononnya saya nak register. Okey, saya sekarang nak register untuk course saya. So saya masukkan nama saya, Khalid Walid. Walid. Dan saya boleh pilih, okey, di sini inilah spinner tadi. Yang spinner kita telah buat tadi, inilah dia. Okey, kita boleh pilih, ada banyak course di sini. User boleh pilih lah course mana yang dia nak register. Jadi saya pilih DFT 40443. DFT 40043 di sini. Saya dah pilih. And then fee dia, contoh saya masukkan 100. 100. And then saya tekan OK. OK bermaksud saya sudah register. Sekarang kita lihat pada list view. Maksudnya dia dah masuk ke database dan dia akan dipaparkan pada list view. Sekarang kita tekan view. OK, di sini kita boleh lihat ada ni yang saya telah daftar. Ni tadi saya buat masa saya register. Maksudnya masa saya testing tadi saya buat. Ni ialah tadi Ni ialah data yang telah saya buat lah. Yang tadi saya tunjukkan. Jadi kita boleh tekan di sini. Okey, itulah function tadi yang saya cakap. Kita boleh tekan di list view dan dia akan membawa kita kepada edit. Di sini ialah tempat untuk kita edit kita punya data yang telah dimasukkan. Contoh, saya edit, saya masukkan fee dia jadi RM50. Okay, 50. And then kita tekan edit. Okey, dan kita boleh lihat back. Di sini dia telah diedit di sini. Okey, di sini dia telah diedit. Okey, kalau kita tekan, contoh saya tekan delete. Okey, di sini dia akan meminta untuk saya tekan yes or no. Yes ialah positif, no ialah negatif. Contoh saya tekan no. Sepatutnya dia akan keluarkan TOS, tapi sebabkan saya punya emulator ada problem, so dia tak keluar. Dia akan keluarkan TOS record not be deleted sepatutnya. Bila saya tekan delete dan saya tekan yes, dia akan keluar sepatutnya keluar TOS record has been deleted. So tadi record tadi sudah di delete. Kita lihat di sini record tadi sudah tiada. Okey, dan button seterusnya adalah add new record. Okey, di sini kita boleh tambah record yang baru. Contoh saya masukkan record untuk kawan saya pula ya. Saya masukkan untuk contoh nama dia Aidil. Dan dia pilih course contoh 40182. Dan fee saya masukkan contohnya RM90 di sini. Dan kita okey, dan dia akan tambahkan data tu di dalam table dan juga dia akan paparkan dan dia akan paparkan di dalam saya punya list view lah di sini. Ideal. Jadi kita dah berjaya buat di sini. Jadi saya rasa sekadar itu saja daripada saya. Jikalau ada salah siap, saya minta maaf. Jadi sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.